lokasi yang sama. Menariknya, dianggarkan lebih 15,000 model yang dibina daripada 60 juta bata Lego pastinya tidak cukup masa untuk diterokai dalam masa satu hari. Luangkan masa bersama anak-anak ke Legoland dan ciptalah memori indah untuk dibawa pulang ke rumah. Jom jalan-jalan 107.5 FM bernama Radio di Johor Bahru. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang di mytax.hasil.gov.my. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang di mytax.hasil.gov.my demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Seperti yang kita janjikan, waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai di Bernama Radio. Hari ini kita nak bawakan topik tentang ketahui tanggungjawab majikan bagi persediaan e-filing 2023. Ya, walaupun bertahun-tahun setiap kali nak bayar cukai, nak mendaftar ataupun nak declare kita punya gaji dan sebagainya, kita akan bawakan tetamu dan bagasi, tapi kita kena juga ada lagi setiap hari kita nak dengar, kita nak tahu. Kita ada Puan Fatimah Ibrahim buat kemunculan semula ya. Welcome. Sekarang ni merupakan Penolong Pengarah Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia di Hasil Careline. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam, Raifa, Natasha. Ya, terima kasih Puan kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Okey, Puan, disebut ni bulan Mac tak sabar. Ramai dah tanya dah. Tadi dah kata dah daftar sekarang. Sabar, kena dapat EA form, baru kita boleh isi lah BE ke dan sebagainya. Cumanya Mac ini akan bermula program Jom Klik Hasil 2023 yang dibawakan oleh Lembaga Hasil, yang mana kita nak tahu, okey, topik dia ketahui tanggungjawab majikan bagi persediaan e-filing 2023. Jadi Puan, saya ringkasnya, apa yang disampaikan kepada pendengar Bernama Radio untuk kita pastikan pendengar ini tunggu sampai hujung rancangan. Ya. Kenapa kena tunggu? Kenapa kena dengar Puan Fatimah nak nyanyi ke? Okey, terima kasih Raifa atas pengenalan ringkas tadi. Untuk pagi ni saya akan kongsikan dengan pendengar semua, dan saya rasa pendengar semua ingin mengetahui apakah tanggungjawab majikan dan apakah kaitan dengan cukai pekerja. Jadi seperti yang Raifa ada sebutkan tadi tentang potongan cukai bulanan ataupun PCB. Jadi mana-mana individu ataupun pekerja yang telah pun membuat potongan PCB, ia adalah petanda bahawa dia telah mempunyai telah layak dikenakan cukai pendapatan. Jadi sebagai seorang pekerja, anda perlu tahu bahawa majikan berperanan sebagai pemudah cara dalam aspek pencukaian pekerja, terutamanya melibatkan PCB, di mana urusan pemotongan bayaran cukai ke atas gaji pekerja merupakan tanggungjawab dan di bawah pentadbiran majikan. Jadi untuk tempoh 30 minit nanti saya akan kongsikan lagi dengan pendengar apakah lagi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh majikan. Sama ada majikan ataupun bakal-bakal majikan saya rasa topik ni memang agak menarik jugalah. Sebab kita sebagai seorang majikan dan mungkin kita bercadang nak menjalankan perniagaan, so kita adalah bakal majikan, so kita perlu tahu apakah tanggungjawab kita sebagai seorang majikan. Okey. Jadi jika kalau kita sebagai seorang individu ataupun pekerja, kita menerima pendapatan penggajian, betul? Jadi kita lihat adakah gaji keseluruhan yang kita terima tu melebihi RM37,333 setahun selepas tolakan KWSP. Sekiranya jumlah pendapatan yang kita terima melebihi RM37,333, ini bermakna pada tahun tersebut kita telah layak dikenakan cukai. Okey, jadi average kalau tanya, alamak tak sempat kira, average sebulan lebih kurang RM3,111 gaji. Betul Raifa. Jadi saya rasa hari ni dah 22 hari bulan. Jadi minggu ni ataupun seawal esok, pekerja mula akan menerima gaji ataupun penyata gaji
Jadi bolehlah semak penyerta gaji masing-masing, adakah potongan PCB atau potongan cukai bulanan yang dibuat oleh majikan. Jadi maknanya kalau ada potongan cukai bulanan, maknanya kalau buat kali pertama, maknanya pendapatan anda telah layak dikenakan cukai. Okey. Tapi bagi yang melihat penyerta gaji tiada potongan PCB. Tapi kita dah tahu dah jumlah pendapatan kita sebenarnya layak dikenakan potongan cukai bulanan dan tiada tolakan daripada majikan, maka pekerja seharusnya berbincang ataupun merujuk kepada majikan berkenaan dengan potongan cukai bulanan tersebut. Sebab potongan cukai bulanan merupakan salah satu tanggungjawab majikan kepada pekerja. Okey, baik, itu dia kena cek. Yang pertamanya dapat je slip gaji, cek dulu ada tolak ke tak. Maksudnya kalau ada tolak, anda sebenarnya adalah hero negara kerana dah mula bayar cukai. Satu, kita kena bagi konotasi yang positif kan. Betul. Kan mudah faham. Baik. Dan hari ni seperti yang tadi Puan katakan, kita nak cerita tentang majikan ataupun bakal majikan ini kan. Apa yang boleh kita ketahui tentang tanggungjawab majikan dalam memastikan pekerja mereka ni Puan dapat melaporkan pendapatan kepada hasil dengan cara yang mudah lagi lancar. Okey. Bagi memastikan setiap pekerja yang layak dicukai dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai pembayar cukai yang baik, majikan bertanggungjawab untuk menghantar borang E kepada hasil. Jadi kalau kita lihat di portal LHDN sendiri banyak borang yang dikeluarkan oleh LHDNM. Dan kalau kita biasa tengok borang E, borang BE, borang B, pelbagai borang. Jadi kita tanya, apakah borang-borang berkenaan? Kalau borang BE adalah untuk individu yang menjalankan penggajian, manakala borang B adalah individu yang menjalankan perniagaan, dan borang E adalah borang penyata oleh majikan. Jadi untuk topik pada pagi ini, kepada majikan untuk menghantar borang, perlulah memilih borang E dan borang E ataupun penyata oleh majikan perlu dikemukakan kepada hasil sebelum atau pada 31 Mac setiap tahun. Jadi untuk tahun ini para majikan perlulah mengemukakan sebelum 31 Mac 2023. Dan untuk majikan kita telah mewajibkan bagi majikan yang berstatus syarikat ataupun syarikat labuan mulai tahun 2016 menjadi kewajipan para majikan untuk menghantar atau mengemukakan borang E secara e-filing. Manakala bagi majikan yang selain daripada syarikat, LHDN masih lagi memberi kelonggaran untuk mengemukakan borang E secara manual ataupun digalakkan mengemukakan borang secara e-filing. Sekiranya para majikan memilih untuk mengemukakan borang secara e-filing, LHDN telah menambah 1 bulan tambahan masa Raifah. Maknanya kalau untuk pembukaan yang biasa borang perlu dihantar pada 31 Mac, kita bagi tambahan 1 bulan lagi, maknanya sebelum 30 April bagi penghantaran borang secara e-filing. Yang manual tetap pada 31 Mac. Okey Puan, saya rasa kadang-kadang masalah bila pekerja discover kenapa majikan tak buat ataupun tak daftar ke tak apa-apalah tentang gaji ni, majikan rasa susah. Dia kata sukarlah, renyahlah, banyak kerja lain nak buat. Jadi selain dari borang E yang Puan sebutkan tadi, apa lagi sebenarnya yang perlu dibawa oleh majikan ni? Okey, selain daripada borang E, ada satu lagi borang iaitu borang CP8D, iaitu penyata saraan daripada penggajian, tuntutan potongan dan maklumat mengenai potongan cukai di bawah kaedah-kaedah cukai pendapatan 1994 ya. Untuk borang CP8D ni adalah pelengkap kepada borang E. Maksudnya kalau majikan mengemukakan borang E tanpa borang CP8D, borang E yang diterima dianggap tidak lengkap. Cuma sekarang ni di LHDN kita ada menyediakan satu kemudahan untuk penghantaran melalui e-data praisi yang perlu dikemukakan sebelum 25 Februari. Maknanya kalau sekiranya majikan mengemukakan maklumat pekerja melalui e-data praisi sebelum 25 Februari, borang CP8D tidak perlu lagi dihantar.
Tetapi sekiranya majikan macam Raifah kata tadi, mungkin sibuk ataupun kesukaran dan sebagainya, mungkin tak cukup workload ataupun staff untuk menguruskan hal-hal percukaian dan sebagainya, mungkin tak sempat pada deadline 25 Februari, maka majikan boleh saja terus menghantar borang E berserta dengan borang CP8D mulai 1 Mac nanti. Okey, saya ada soalan susulan. Selalu kan kalau kita lah sebagai pembayar cukai, kalau kita lambat declare dan sebagainya, kita ada penalti. Tapi kalau majikan dia lambat hantar, dia kena penalti tak? Ada. Cantik. Sama. Cantik pula. Salah pula yang terkeluar. Adil, maksudnya adil. Saya sebut adil. Betul. Okey, baik. Okey. Itu tadi tentang borang E. Okey, jadi tak ada masalah lah kalau kata ada majikan yang macam sibuk ataupun rasa macam rumit sangat, tak ada masalah, boleh saja tanya kepada pegawai bertugas. Dan untuk selain daripada borang E juga Puan, kita nak tahu penyata oleh majikan ini iaitu saraan bagi tahun 2021 ni macam ni adakah dokumen lain yang itu tadi dokumen-dokumen lain yang perlu dihantar kepada nombor 4 sekarang nombor 4 sekarang nombor 4 nak tanya kalau setelah pekerja tu kontrak ke kerja sambilan ke yang tu termasuk juga ke? Betul. Sama ada pekerja tersebut adalah berstatus kontrak ataupun pekerja sambilan, termasuk juga dengan pelatih industri ini juga adalah termasuk di dalam bilangan pekerja yang perlu dilaporkan oleh majikan. Ini adalah disebabkan pekerja-pekerja ini telah pun bekerja dengan syarikat berkenaan dalam tahun yang ingin dilaporkan. Jadi selain daripada maklumat bilangan pekerja tadi, maklumat-maklumat lain yang perlu dilaporkan oleh para majikan adalah termasuk dengan bilangan pekerja baru, bilangan pekerja yang berhenti kerja untuk meninggalkan Malaysia, pekerja yang tertakluk kepada PCP dan juga pekerja yang berhenti kerja. Semua maklumat ini akan diisi di dalam borang E nanti dan perlu dilaporkan oleh pekerja oleh majikan bagi mana-mana pekerja yang telah mula berkhidmat daripada tempoh 1 Januari sehingga 31 Disember 2022. Maknanya bukan semestinya pekerja tu kena bekerja sepanjang tempoh 12 bulan. Asalkan sebulan sahaja dia bekerja dengan majikan, majikan perlu melaporkan bilangan pekerja tu termasuk dalam. Kalau dia macam piecemeal ke pun stringer contohlah kalau macam kita kerja hari, macam kerja 3 hari je lah. Gitu. Tapi gaji dia banyak. Tu kena daftar juga. Kena juga dimaklumkan. Asalkan dia telah bekerja dengan majikan, dia akan termasuk dalam bilangan pekerja yang perlu dilaporkan pada tahun tersebut. Dia bukan berapa lama kita kerja, tapi bila kita sign up je, kita kerja pun dikira juga. Faham? Okey, menarik sebenarnya. Dan juga kalau kita sebut baliklah, kita nak recap balik, kalau kita borang E ni, E terus untuk majikan. Okey, E terus untuk majikan. Terus ingat. Okey, dan sekiranya ada syarikat-syarikat yang baru memulakan perniagaan, okey, orang pun adalah seketul 2 kan. Lepas tu pendapatan pun kurang sebulan. Kena juga ke daftar fail E ni? Betul. Walaupun hanya seorang, majikan masih lagi perlu mendaftar fail E. Kalau dia sendiri, saya kerja untuk diri saya. Perlu juga. Ada majikan maksudnya. Betul, ada majikan. Walaupun dia pekerja dan dia majikan tersebut. Betul. Walaupun seorang saja. Jadi bagi majikan yang masih lagi belum mempunyai fail cukai majikan, bolehlah membuat pendaftaran fail majikan di e-daftar. Boleh layari mytax.hasil.gov.my untuk membuat pendaftaran. Kita telah menyediakan satu platform baru atau kita tambah baik perkhidmatan e-filing LHDNM, iaitu dengan mengeluarkan mytax kita versi 2.0, di mana untuk aplikasi mytax yang disediakan oleh LHDNM, banyak maklumat yang boleh diperolehi oleh individu yang telah mendapatkan akses kepada MyTax tersebut. Okey, terima kasih Puan sebut tentang MyTax kan. Selalunya kalau kita nak isi lembaga hasil kan, kita nak isi hasil ni, dulu hasil.gov.my kan. Okey, nak isi, kita rasa kita kena guna PC. Lagi senang, lagi mudah. Tapi sesuai ke kalau kita buat turun daripada phone ataupun medium yang lain kan? Boleh Raifah. Okay, ini memang kita ada bagi kemudahan. Maknanya untuk MyTax boleh diakses sama ada medium daripada desktop ataupun daripada mobile.
Tapi kena make sure semua lengkap lah kan. Sebab Betul. kalau kita nanti nak isi yang apa, macam-macam lah benda, nantilah tu topik lain lah kan, banyak pula soalan lain. Okey, kita teruskan. Okey. Untuk selain daripada memukakan ataupun mengemukakan borang E, lepas tu tadi puan ada sebut CP8D. Apa antara tanggungjawab lain yang perlu dilakukan oleh majikan ini lagi puan? Okey, selain daripada borang E, borang CP8D, majikan juga perlu mengeluarkan penyata saraan EA. EA adalah untuk saraan bagi sektor swasta, dan manakala penyata saraan EC bagi sektor kerajaan. Yang perlu dikemukakan atau dikeluarkan kepada pekerja sebelum 28 Februari untuk tahun ni 28 Februari 2023. Penyata saraan EA ni akan perlu diserahkan setiap tahun oleh majikan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Yang ini adalah bagi membolehkan pekerja nanti untuk melaporkan cukai pendapatan pada 1 Mac nanti. Jadi penyata EA ni memang sangat penting lah. Bukan saja untuk kemudahan penghantaran borang cukai saja, tapi saya percaya bila kita nak buat loan, untuk urusan-urusan yang lain, biasanya ada pihak tertentu yang akan memohon atau meminta penyata EA daripada pekerja. Okey, itu dia. Jadi mungkin saya nak tambah sedikit. Selain daripada penyata EA dan juga EC tadi, majikan juga perlu menyediakan PCB 2 yang mengandungi butiran PCB. Maksudnya ini macam checklist. Setiap bulan majikan dah buat potongan PCB. So itu kita tengok tiap-tiap bulan melalui slip gaji yang berbeza. Kalau daripada penyata PCB 2 ni, satu checklist dah tunjuk dah. Kalau katakan ada 12 potongan dia tunjuk di dalam satu senarai. Jadi memudahkan pekerja untuk membuat semakan silang sama ada bayaran PCB yang telah dipotong tu adalah tepat ataupun benar ya. Selain daripada itu, majikan juga perlu sentiasa mengemaskini butiran dan juga alamat pekerja dalam payroll sistem masing-masing. Dan ini selalu kita wawarkan lah, sama ada majikan ataupun individu perlu menyimpan dokumen sekurang-kurangnya 7 tahun ya. Dan daripada awal tadi kita sebut berkenaan dengan PCB, potongan cukai bulanan. Kita kata potongan PCB ataupun potongan cukai bulanan merupakan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh pihak majikan, dan bila dah potong, majikan perlu remit kepada LHDNM sebelum 15 hari bulan pada bulan berikutnya. Maknanya kalau katakan gaji bulan Februari ni majikan dah potong PCB, 15 Februari bulan Mac nanti paling lambat majikan kena remit kepada LHDNM. Jadi dengan kemudahan MyTax yang disediakan oleh LHDNM, pekerja bila log masuk ke dalam sistem MyTax, pekerja boleh menyemak bayaran PCB yang telah dibuat oleh majikan. Jadi kita boleh cross check. Kita tak nak nanti bila majikan dah buat potongan gaji setiap bulan, bila hujung tahun kita nak laporkan cukai pendapatan, kita harapkan ada refund lebihan bayaran, kita tengok tak ada bayaran PCB yang majikan buat. Jadi tak tally. Jadi dengan ada kemudahan MyTax, saya memang mewawarkan kepada semua pekerja, semua pendengar bernama radio pada pagi ini yang belum lagi mempunyai akses kepada MyTax, bolehlah berbuat demikian untuk mendapatkan banyak info. Maknanya tak perlu lagi menghubungi kami ataupun pergi ke kaunter-kaunter perkhidmatan LHDNM. Hanya di ujung jari boleh mendapatkan maklumat yang diperlukan. Baik Puan, saya rasa saya kena bagi testimoni lah, sebab saya memang mencintai lembaga hasil kan. Jadi sementara Puan cakap-cakap tadi tu, bukanlah duta, boleh tolong nanti saya tolong mana nak sign. Okey, saya buka MyTax saya. Okey, saya buka menerusi hasil.gov.my. Okey, kadang-kadang bila kita masukkan nombor IC, tiba-tiba dia kata sijil digital kita tamat tempoh. Waktu tu orang suka gelabah Puan. Dia dah tak boleh buat apa, Okey, saya cakap Wan. Okey, kalau sijil digital kita tamat tempoh, nanti dia akan kata nak tak memperbaharui sijil kita jawab ya. Sebab kita buka cukai ni MyTax setahun sekali je. Tiba-tiba kita lupakan terlaluan. Dah kita rasa alamak kena telefon ke. Jangan risau kan, nanti kat bawah tu dia kata terlupakan terlaluan, dia akan hantar link, kita nak di-linkkan bagaimana. Dia memang sangat cepat. Saya buat ni Puan cakap tadi dalam 1.5 minit saya dah settle, saya dah tahu dah tahun 2021 berapa saya bayar cukai. Sekarang ni saya dah tahu dah jumlah bayaran balik diteruskan pada tahun 2022. Sekarang ni saya tak ada baki cukai, saya tiada sekatan perjalanan dan sebagainya. Jadi boleh nampak di situ. Raifa boleh nampak kan
kan, maknanya banyak maklumat yang boleh diperolehi daripada MyTax yang telah dilancarkan baru ini mulai 1 Januari ya. Sebelum ni banyak maklumat yang tak dapat dilihat oleh pembayar cukai. Jadi pembayar cukai terpaksa menghubungi LSJNM ataupun pergi ke kaunter-kaunter perkhidmatan kami. Jadi melalui feedback, melalui maklum balas yang kita terima daripada pembayar cukai, inisiatif yang dilakukan oleh LSJNM untuk memudahkan pembayar cukai untuk menyemak dan memantau hal-hal percukaian dalam satu medium yang paling mudah, iaitu MyTax. Aplikasi ini memudahkanlah semua pengguna. Wow, dan sebenarnya kita boleh cek juga macam tahun lepas taksiran 2021 berapa, kita boleh cek kat situ. Betul. Banyak benda lah boleh ditengok tak sabarlah nak isi. Satu lagi je mungkin saya nak kongsi. Boleh puan. Okay, macam sebelum ni mungkin bila nak dapatkan bila kita dah hantar borang cukai, untuk tahun depan contoh kita nak buat loan bank biasa minta salinan borang yang telah kita hantar. So sekarang ni semuanya boleh didapat daripada MyTax tanpa perlu menghubungi kami. Cukup mudah. Dapat dari situ je. Download kita terus. Love. Baik. Sekali lagi lah kita lihat kepada saraan pekerjaan tadi. Kita dah sebut awal-awal tapi kita nak tahu lagi sekali. Berapa saraan bulanan minimum yang layak dikenakan PCB? Okey, untuk saraan minimum yang layak dikenakan PCB adalah sekurang-kurangnya RM3,111 selepas tolakan KWSP. Jadi kita kata tadi untuk kalau tahunan RM37,333, manakala untuk saraan bulanan RM3,111. Jadi untuk pihak majikan pula untuk menentukan berapa jumlah PCB potongan bulanan yang perlu dipotong, majikan boleh menggunakan perkhidmatan kalkulator PCB ataupun e-data PCB untuk menentukan pengiraan. Jadi LSJDM telah banyak menyediakan kemudahan kepada para majikan untuk menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya. Yang ni semua perkhidmatan adalah percuma. Semua disediakan oleh LSJDM. Puan, saya rasa satu lagi lah, mungkin saya khilaf ataupun saya dah lalui benda ni 14 tahun dulu kan. Bila kita pertama kali kita nak declare, kadang-kadang kita kena dapat nombor sijil apa semua tu. Dulu kita kena telefon. Boleh telefon, lepas tu kita kena pergi ke kios ataupun ke pejabat lembaga hasil. Sekarang ni pertama kali, bagaimana cara kita nak dapat nombor tu? Okey, nombor apa tu sebenarnya? Nombor sijil digital. Itu dia. Kita mahukan. Okey, untuk yang kali pertama, sekarang ni dengan pembayar cukai perlu pergi kepada mytax.hasil.gov.my. Di portal MyTax, masukkan nombor rujukan cukai, masukkan nombor kad pengenalan terlebih dahulu atau nombor pengenalan. Ikutlah kalau polis, tentera macam tu kan. Masukkan nombor pengenalan. Sekiranya sijil digital masih belum ada, sistem akan membuat pautan terus untuk permohonan sijil digital berkenaan. So easy. Betul Raifah. Easy come, easy go. Ini yang terbaru yang disediakan oleh LSJNM. Jadi saya memang wawarkan pada mana-mana individu yang masih lagi belum mempunyai sijil digital boleh menggunakan perkhidmatan tersebut. Okey, kita ada soalan Husaini Ibrahim. Dia tanya begini, sekiranya majikan belum bayar tunggakan PCB, kena tunggu majikan clear dulu bayaran baru boleh buat e-filing ke? Puan? Okey, sebenarnya tak perlu tunggu majikan untuk membuat bayaran. Boleh saja terus menghantar e-filing sebab dia adalah dua perkara yang berbeza. Satu, penghantaran borang e-filing adalah tanggungjawab kepada pekerja, dan kita nak kejar deadline supaya pekerja tidak melaporkan borang cukai pendapatan lewat daripada nanti kita yang kena penalti, bukan dia. Dan berkenaan dengan majikan yang lewat mengemukakan ataupun membuat bayaran PCB yang telah dipotong, so saya cadangkan pekerja dengan majikan berbincanglah, maknanya bagi masa untuk majikan untuk menghantar ataupun membuat bayaran kepada LSJDM. Tapi sekiranya tempoh tersebut begitu lewat, pekerja boleh membuat laporan ataupun aduan kepada LSJDM. Okey. Baik, dah pasti kalau kita sebut tentang lembaga hasil tadi dari awal ramai kata tak sabar nak declare, kita boleh mula isi ataupun boleh mula 1 Mac. Okey, tapi sekarang ni anda boleh dulu masuk, anda ingat balik password dan sebagainya, sebab nanti kan sistem tu kan bila ramai-ramai yang nak isi, nak tanya password, so buat sekarang. Ya, sebelum dia hang kan. Awak ingat tak password awak? Mestilah tak ingat. Saya selalu reset. Jangan risau. Awak ada pegawai boleh bantu awak. Jangan risau. Ya,
Secara percuma kita bantu. Sahaja. Kan Datu dia kena lantik jadi duta tu kan. MyTax tu kita update dulu sijil digital dan sebagainya. Yang mana lagi belum daftar ataupun baru bekerja tahun ini, buka juga MyTax, boleh muat turun di telefon pintar ataupun terus saja di PC kan, sebab lebih besar, lebih mudah. Betul. Puan, saya bagi puan 2 minit. Walaupun puan bayar, tak ada 2 minit je. Pesanan kepada pendengar Bernama Radio, silakan. Okey, untuk kepada pendengar, terutamanya kepada majikan, jalankan tanggungjawab anda sebelum 31 Mac 31 Mac 2023 untuk penghantaran borang E. Manakala selain daripada itu, majikan juga perlu mengemukakan borang penyata EA ataupun penyata EC sebelum 28 Februari. Dan saya juga suka ingin mengingatkan, ini dah tempoh cuti sekolah Raifah. Ya. Jadi kepada mana-mana individu yang ingin bercadap untuk keluar negara semak dahulu adakah sekatan perjalanan sebelum menjalankan aktiviti keluar negara, supaya tak ada menjadi masalah nanti bila dah berada di airport. Baru kita tahu kena sekatan. Jadi gunakan perkhidmatan MyTax. Di MyTax boleh tunjukkan sama ada anda dikenakan sekatan perjalanan ataupun tidak. Ya, betul lah. Ada pula yang kata untunglah boleh pergi luar negara. Janganlah macam itu, dia kumpul duit nak pergi luar negara. Cakap tu tak ada sekatan, marah. Lagi. Aduh. Okey puan, soalan biasa, lazim. Soalan lazim 14 kali orang datang 14 kali tanya. Betul ke isi awal, declare awal, dapat bayaran balik awal? Betul. Okey, cantik. Hello, HR Settle awal-awal. Bermula 1 hari bulan boleh mula isi, tapi jangan tipu, audit akan berlaku. InsyaAllah 1 Mac borang e-filing akan dibuka. Dan memang kita galakkan pembayar cukai untuk menghantar lebih awal. Bagi mengelakkan maybe kesesakan ataupun kita lupa nanti nak menghantar borang, bagi mengelakkan dikenakan penalti. Ya, penalti tu lagi lama lagi besar. Saya nak bagi tahu. Okey, dan 7 tahun kena simpan semua resit yang kita claim. Betul Raifah. Okey, dah macam betul sangat dah ni. Dah macam saya pula sistem tu. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Puan Fatimah Ibrahim, penolong pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil Care Life bersama kami. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Sama. Terima kasih Raifah, Natasha. Ya. Dan tuan-tuan terus dengarkan kami. Ini adalah Bernama Radio. Untuk anda. Jom lapor dan